Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabari sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin mulakan dengan satu soalan. Wahai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sampai bila anda hendak sembang kari pasal royalti untuk Terengganu? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan sekalian. Kita semua tahu topik berkenaan dengan royalti minyak untuk negeri Terengganu adalah topik yang sangat-sangat sensitif dan sangat bermakna untuk rakyat Terengganu secara keseluruhannya. Dan sejak daripada dulu sampai sekarang ketika orang kata apa, pembangkang membangkang Terengganu dan sebagainya, memang kita tahu betapa royalti untuk Terengganu ini telah dinafikan. Walaupun dinafikan, tetapi ditukar pada wang ihsan ke dana khas whatever ke, bayaran tetap bayaran penuh. Cuma pada kali ini, didakwa kerajaan Perpaduan Madani ini tidak memberikan bayaran penuh. Masih lagi berhutang dengan begitu banyak kepada kerajaan negeri Terengganu. Maksudnya, pembayaran yang dibuat oleh kerajaan Perpaduan Madani ini berkenaan dengan royalti minyak Terengganu, tak kira atas nama apa, wang ihsan ke dana khas ke apa-apa ke, tidak cukup sebenarnya. Dan kerajaan pusat masih lagi berhutang dengan Terengganu dengan jumlah yang begitu banyak. Benda ini telah dinyatakan banyak kali oleh Dr. Syamsul Mokhtar selaku Menteri Besar Terengganu, sama ada dekat dalam parlimen ataupun di luar parlimen, di dalam sidang DUN ataupun luar sidang DUN, bahkan dalam podcast keluar sekejap pun beliau nyatakan perkara yang sama. Tetapi Perdana Menteri telah menyatakan dalam mesyuarat beliau bersama-sama dengan Kementerian Kewangan, beliau kata kerajaan pusat, kerajaan beliau ini, kerajaan Madani ini terbukti konon-kononnya memberikan peruntukan minyak yang lebih banyak berbanding dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Konon-kononnya iaitu pada jumlah 1.55 bilion. Dia kata paling banyak. Dan dia kata Dr. Samturi ni, dia kata apa dia kata masalahnya kan? Tak dapat peruntukan whatever, hendak menunjukkan konon kerajaan Madani ini kerajaan yang paling kejam dan sebagainya. Sedangkan kita bagi peruntukan yang lebih banyak dan macam-macam lagi. Tetapi sebelum kita bincang tentang hal itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tonton video keratan dari podcast keluar sekejap ini berkenaan buat kesekian kalinya Dr. Syamsul Mokhtar menceritakan tentang hakikat sebenar berkenaan dengan pemberian wang ihsan ke dana khas ke ataupun lebih tepat lagi royalti minyak Terengganu untuk kerajaan negeri Terengganu oleh kerajaan Perpaduan Madani sehingga ketakat ini. Jemput tonton. Dia bukan menekan orang lain, dia menekan 97% orang Melayu Islam di Terengganu. Kita berpolitik daripada pagi sampai ke malam. Lepas pilihan raya pun kita berpolitik lagi. Menyebabkan kita tidak ada kerja lain nak mempertahankan kuasa dan forget about our original role untuk membangunkan negara kita. Menyelesaikan masalah yang ada dalam negara kita. Rakyat yang sedemikian ini mereka melihat orang politik berpolitik tapi tidak menyelesaikan masalah mereka. Ini yang perlu dihentikan. Saya nak tahu apa kedudukan pembayaran wang ihsan daripada tahun lepas, sebab saya difahamkan belum lagi jelas sepenuhnya untuk tahun 2023. 2023. Berapa lagi yang kerajaan persekutuan belum hantar ke Terengganu ni? Saya jangka yang boleh dihantar untuk tahun 2023 ada lebih kurang 600 million. Bukankah ini sepatutnya menjadi benda automatik? Benda automatik sebelum-sebelum ini. So apa masalah dia sekarang? Masalah, saya pun tak tahu apa masalah dia. Ya. Saya pun tak tahu apa masalah. Apabila kita pilihan raya pada bulan November 11 2022, pada waktu itu Kerajaan Negeri Terengganu dah terima royalti pada bulan Mac 2022 dengan bulan September. Jadi selesailah. Tiba-tiba pilihan raya bulan 11. So debaran pertama kita ialah bulan 3 2023 lah. Terima ke tidak? Tengok-tengok bila mari bulan 3, yang diberi hanya untuk bayar emolument, bayar gaji. Masuk bulan 4 pun begitu, dan bila saya jumpa dengan Menteri Kewangan, orang masa tu seorang sosok yang sama lah, Perdana Menteri lah. Dia cakap apa? Dia kata kita akan bagi tengok macam mana. Lepas Tengok tu, apa lagi? Itulah. Dr. Jadi Sir. sehinggalah bulan yang berikutnya, semasa berkunjung ke Hari Raya Madani di Terengganu, saya pun merayu sekali lagi supaya diberi bagaimana biasa. Dia kata tunggu lepas pilihan raya negeri. Apa kaitan pilihan raya negeri dengan hak negeri Terengganu? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya jangkaannya ialah ada pihak lain yang memaklum kepada beliau, kalau diberi kepada Terengganu akan kuat nak hadap pilihan raya. Tak bagi pun kosong je. Tak bagi, itulah saya kata tak bagi pun kosong je. Sebab apabila pada bulan bulan April, Mei, maka diminta kerajaan Terengganu untuk menyenaraikan. Untuk apa Penggunaan wang ini? ihsan. Penggunaan ini ke mana? Semua itu kita dah bentang dalam bajet. Mana-mana program yang kita buat bukan program rahsia. Jadi bila disebut senarai, katalah 20 senarai, tengok itu bagi yang ni dulu dah, 2-3 dulu. Yang lain tu tak bagi lagi. So bulan berikutnya kita tulis surat pula
Dia minta ni pula. Okey, dia pergi itemize. Proses audit kena ada setiap tahun. Tahun-tahun sebelum ni tak pernah audit yang kita dapat audit yang Tak baik. tak baik. Jadi apa yang menakutkan? Saya rasa lebih kepada bayang-bayang lah. Bukan hanya sekadar menyusahkan orang Terengganu, tapi ini soal demokrasi kat KJ. Ya. Sebab kerajaan negeri ni menang 32-0. Tapi dalam hal royalty ni, adakah mungkin Dr. Sam rasa pendekatan yang lebih agresif? Saya sebut apabila kita ditekan royalty ini kepada rakan-rakan Exco dan rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat di Terengganu. Kesabaran kita ni ada tahap dia. Ada batas dia. Ada batas. Mereka sebenarnya tidak perlu mengejutkan haiwan yang sedang tidur. Kalau dikejutkan, dia umpama Newton second law lah. Ada pelbagai langkah yang akan diambil. Dan saya sudah sampaikan kepada orang Putrajaya bahawa sekiranya langkah diplomasi ini tidak memberikan hasil, mereka masih lagi bergembira dengan mengenakan tindakan-tindakan yang pelbagai ini, saya akan step up my pressure dengan akan gunakan pelbagai cara. It's their choice. They want to play along that line, then so be it. Tapi persoalan yang saya nak tanya jugalah kepada mereka ini, is it worth it? Apakah kebaikan, apakah objektif yang ingin dicapai dengan memberikan tekanan sedemikian ini? Sedangkan satu ketika dahulu, bila satu barisan dengan Perdana Menteri dan juga parti beliau, mereka jugalah yang telah pun memperjuangkan hak royalty untuk masa tu sahabat PAS. Up to 20% pada waktu itu. Ini yang menjadi masalah. Dia umpama bila satu pihak naik, dia tekan pihak satu lagi, apa perasaan dia akibat daripada warna politik yang berbeza. Dan benda ni real dan menyebabkan masyarakat tak tahan perasaan dia. Jadi suhu-suhu sebegini perlu diredakan dengan pendekatan yang lebih diplomasi, dan saya percaya pendekatan politik matang dan sejahtera yang saya cuba amalkan di suasana Terengganu itu diterima baik oleh rakyat sehingga menghasilkan keputusan yang kita capai. Macam mana Dr. Sam nak reduce dependence kepada royalty yang menjadi hak yang akan datang tiap-tiap tahun kalau sekiranya tiada arah melintang? Dan bagaimana nak mencari sumber pendapatan baru? Are you going to assessment naik ke, cukai PBT naik ke, apa strategi dia? Bila saya tengok mula-mula saya jadi MB pada penggaya pertama itu, hasil petroleum ni memang kita terima secara konsisten daripada tahun 78 sampai tahun 2018 lah. Biasa tengok data 2018. Awal 2019 itu dia buat potongan secara paksa oleh Menteri Keuangan pada waktu itu, Lim Guan Eng. Untuk bayar balik hutang. Untuk bayar balik hutang secara paksa 25% potong. So royalty tu 25% dia potong untuk bayar balik hutang persekutuan. Dia kita terima royalty 2 kali setahun, pada bulan Mac, pada bulan September. Mac tu 25% potong, September 25% potong untuk bayar hutang, which is tak pernah dibuat sebelum ni lah. Tapi kita cuba, dan finally kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara untuk 2018 hingga 2021, kita reduce by 4% kebergantungan, which is pada saya mungkin orang luar nampak tak banyak 4% tu, tapi at least kita try. Di sini kita dapat lihat tuan-tuan dan sekalian, Dr. Sam konsisten sama ada dalam sidang DUN ataupun dekat parlimen ataupun di luar parlimen. Beliau menyatakan dengan jelas, kerajaan Perpaduan Madani ini, kerajaan PMX ini masih lagi tidak memberikan sepenuhnya royalti minyak itu kepada kerajaan negeri Terengganu. Tidak berikan sepenuhnya hak kerajaan negeri Terengganu ini kepada kerajaan yang berdaulat yang telah dipilih oleh rakyat masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, benda ini kita faham sangat dah. Kalau dulu-dulu kerajaan ketika zaman Barisan Nasional ketika hendak menzalimi Terengganu dan sebagainya, menzalimi Kelantan, mereka kata peruntukan minyak ini kita berikan kepada projek-projek persekutuan, kita berikan langsung kepada rakyat dan sebagainya. Dan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang, ketika bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, beliaulah yang lantang mengatakan bahawa itu bukan alasan, royalti tetap hak negeri-negeri, patut kena bagi 20% bla 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 dan sebagainya. Tengok-tengok ketika dia menjadi kerajaan, dia juga buat perkara yang sama. Dan yang paling kelakar sekali tuan-tuan dan sekalian, alasan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim juga alasan yang sama, iaitulah kerajaan memberikan wang dana ihsan ini, duit minyak ini, bukan kepada kerajaan negeri Terengganu. Sebaliknya menerusi projek-projek persekutuan yang ada dekat Terengganu, seperti pembaik pulihan Tasik Kenyir dan macam-macam lagi. Kira Perdana Menteri sebut, duit minyak ini, duit royalti ini diberikan terus kepada rakyat Terengganu, tidak mengenai fahaman politik dan sebagainya. Ayat macam best kan? Tetapi secara hakikatnya, kerajaan Perpaduan Madani ini tidak memberikan hak kerajaan negeri Terengganu sebenarnya. Sedangkan kita semua tahu, kerajaan negeri Terengganu memang mengharapkan duit royalti minyak itu untuk kerja-kerja mereka, untuk bajet mereka dan sebagainya.
Kiranya 70% daripada bajet Terengganu ini memang begitu harap kepada royalti minyak. Dan kalau adalah anak papa yang kata, alah Terengganu ni nak meminta-minta dan sebagainya, kan mengada-ngada sangat, carilah sumber lain. Itu memang hak dia. Memang hak dia lah. Terengganu ni masalahnya berkenaan duit minyak. Itu memang hak dia seperti mana yang termaktub dalam perjanjian. Perjanjian Petronas menyatakan bahawa setiap negeri yang menyediakan pelantar minyak untuk digali sebagainya, mereka berhak mendapat royalti. Bukannya dia kata benda tu, oh kau meminta-minta kenapa duit kerajaan persekutuan. Tidak, itu duit kerajaan Terengganu at the first place. Engkau kena bagi hak mereka. Bukan kau buat duit mereka itu macam duit mak bapak kau. Lepas tu bila mereka minta-minta, kau kata, elah kenapa nak minta, bukan tak malu. Engkau tu muka tak malu sebab apa? Sebab engkau telah menjarah kepentingan Terengganu, engkau telah menjarah hasil bumi mereka, seperti mana yang mungkin berlaku dekat Sarawak satu ketika dahulu. Kemudian kau belagak konon-kononnya, oh kita kaya dan sebagainya. Hakikatnya kekayaan itu adalah hasil menjarah harta orang lain. Ibarat mudah ceritalah contohnya kan, kita sewa satu bangunan daripada orang lain, contohnya kita buat perniagaan bla 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 dan sebagainya, tapi kita tak nak bayar sewa kat dia. Kita tak nak bayar apa-apa hak dia. Kita kata, lah nak minta-minta poyo sangat, mentang-mentang banyak hasil, nak minta hasil pula dari aku. Memang hak dia. Kau bayar je lah, apa masalahnya? Memang hak Terengganu. Memang hak negeri itu. Memang hak rakyat dia. Dan mengapakah kena bayar dekat kerajaan negeri? Sebab kerajaan negeri ini adalah kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat secara sah melalui pilihan raya. Bukannya kerajaan kudeta. Bukannya kerajaan campur sana campur sini. Kerajaan, orang kata apa, deal pintu belakang cikgu dan anak murid. Ini memang kerajaan yang telah sah. 32-0 dia bagi dekat kau. Tak sedar-sedar lagi ke masalahnya. Sebab tu kita katakan Perdana Menteri ini sebenarnya jauh lebih kejam. Dulu dia kata dia pernah dizalimi. Sekarang bila berjadi Perdana Menteri, sepatutnya dia ubah. Dia tidak melakukan perkara yang teruk yang pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu itu. Tetapi sekarang bila dia dah jadi kerajaan, dia buat benda yang sama juga, bahkan lebih teruk lagi. At least kerajaan yang kejam-kejam dulu pun dia bayar penuh, tak pernah miss tau. Zaman Mahathir dia bayar penuh, tak pernah miss. Zaman Muhyiddin bayar penuh, tak pernah miss. Zaman Ismail Sabri bayar penuh, tak pernah miss. Datang ke dia konon-konon kerajaan yang bertimbang rasa ini, langsung tak bayar penuh. Lepas tu sembang kari bagai nak rak. Lain macam betul lah anda punya ketidakmaluan ini, wahai Perdana Menteri. Apa cerita sebenarnya sekarang? Anda selalu mengatakan bahawa yang anda bukanlah seorang pendendam. Anda seorang yang mengutamakan rakyat dan sebagainya. Sekarang buktikanlah. Buktikan kata-kata anda. Perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Tetapi anda kata kalau anda tidak membuktikan apa yang anda katakan selama ini, maka tidaklah salah sekiranya kalau ada setengah pihak dekat negara kita ini yang mengatakan anda ini munafik. Bukan saya kata. Ramai dekat luar sana yang mengatakan bahawa anda ini sebenarnya seorang yang tidak menepati janji. Dan ciri-ciri orang munafik itu ialah yang tidak menepati janji. Dan sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita nampak jelas dan nyata betapa sekarang ini Terengganu telah dinafikan hak mereka. Mereka merupakan kerajaan yang sah, yang telah dipilih oleh rakyat. Bagi saja duit itu kepada Terengganu. Bagi saja, itu hak mereka. Mereka nak guna macam mana pun hak mereka. Ada jabatan audit kan? Guna jabatan audit tiap-tiap tahun. Audit balik, mana pergi duit tu sebagainya. Tetapi hak tetap hak. Kena bagi. Ajaran Islam kot, takkan tak belajar kot, agak-agak lah kau masalahnya kan. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita faham. Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Bagi macam-macam alasan. Itu biasalah. Kita faham sangat perangai mereka ini. Sebab Sani Hamzan pun dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Tetapi jangan salahkan rakyat Terengganu sekiranya kalau mereka tanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?